with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan kali ni Kama bawa 2 kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama. Dan kisah ni agak panjang ya guys. So, tanpa membuang masa, yang tengah makan, yang tengah buat kerja sekolah, yang tengah drive kereta, yang tengah buat kerja dekat office, kuatkan volume siap-siap sebab Creepy akan menemani hari anda. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah hari ini Nina, dan Nina berasal daripada Selangor, berumur 20 tahun. So, Nina nak kongsi dengan peminat Creepy sekalian kisah seram sewaktu dia berumur 12 tahun. Dan pengalaman ni berlaku pada tahun ketiga setelah dia berpindah di Terengganu. So, sebenarnya Nina ni asal Selangor, tapi masa akhir tahun 2013 dia berpindah ke Terengganu dan dia duduk rumah pusaka arwah Tok Wan dan juga Tok Ki dia, atuk dengan nenek dia lah. So, kisah ni terjadi pada umur 12 tahun dan masa tu ialah darjah 6 kan. So, masih budak-budak. Agak nakal Nina ni. Dia suka mengusik family dia. Dia cuba takut-takutkan family dia. So, nak dijadikan cerita, ada satu hari ni dia usik family dia, nak bagi takut-takutkan kan. Dia buat-buat macam main-main lah. Assalamualaikum, macam tu kan, supaya family dia takut. So, malam tu dia tak boleh tidur. Dia mainlah phone dekat ruang tamu. Waktu tu dalam pukul 1 pagi, tiba-tiba dia terdengar orang bagi salam 2 kali tau. Tapi dia abaikan je sebab dia ni sejenis yang tak sedar tau apa benda yang berlaku kat sekeliling dia. Dia ingat memang ada orang bagi salam lah. Tak rasa lah macam benda tu sebenarnya tak ada orang pun. Tapi bila salam kali ketiga ni buatkan Nina tersentak sebab dia berbunyi macam ni. Nah, jomlah main dengan aku. Dan apa yang buatkan dia lagi terkejut sebab lepas dia dengar tu, tiba-tiba ada bunyi macam barang jatuh dekat dapur. Masa tu dia hanya mampu terkaku dengan terkejut. Dia terus cepat-cepat lari masuk bilik dan cuba untuk tidur. Malangnya gangguan tu tidak terhenti di situ saja guys. Pukul 5 pagi macam tu dia terjaga dari tidur sebab memang biasanya seawal itu memang Nina akan bangun untuk tolong ayah dia kemas barang untuk ayah dia pergi berniaga. Jadi ayah dia ni seorang penjaja ikan. So memang setiap pagi memang kena bangun untuk tolong ayah dia kemaskan van untuk ayah dia pergi ke pasar borong. Dan lagi satu, rumah pusaka Tok Wan ni adalah rumah kayu. Dan rumah kayu yang tinggi korang. So, kembali kepada cerita, masa dia nak tolong ayah dia kemas pukul 5 pagi tu kan, kemas-kemas barang apa semua, dia perasan macam ada orang lain juga dekat situ yang tengah memerhatikan gerak-geri dia daripada semak samun sebelah rumah dia. Dan disebabkan malam tadi dia macam kena ganggu dengan suara orang bagi salam tu, dia terus berdiri dekat sebelah ayah dia dan dia bagi tahu ayah dia, ada orang dalam semak tu. Pasal saya katalah bentuk dia macam mana. Rupanya Nina nampak benda tu hitam tapi tak ada rupa. Lepas tu ayah dia katalah, lepas ni kau amalkanlah lagi usik-usik kau tu. Dah lah tak payah layan, lagipun kau yang mulakan. Kau dah tahu kau antara yang terawal boleh jadi waris, kenapa kau mulakan? Memang Nina terdiam waktu tu sebab dia baru teringat setiap kali ayah dia cerita semua kisah tentang belaan arwah Tok Wan, kisah rumah pusaka yang diorang duduk sekarang, kisah kawasan dekat sekitar tu dulu, memang ayah dia pernah cakap lah, Nina dengan Angah boleh waris Tok Wan kalau badan bersih. Dan pagi tu memang
kena marah, kena bebel dengan ayah dia kan. Dan sejak tu jugalah Nina mula perasan yang diri Nina ni ada perubahan. Kadang-kadang dia dapat rasa kehadiran makhluk-makhluk halus dan pendengaran telinga dia jadi tajam. Dia juga pernah menjadi pengantaraan kakak dia bila kakak dia kena rasuk. Dan sebenarnya itu bukanlah kali pertama Nina dan keluarga dia kena ganggu. Sebab tu korang dengar tadi ayah dia macam relax je kan bila anak dia cakap nampak lembaga warna hitam. Dari mula dia orang duduk dekat rumah pusaka dekat Terengganu tu, macam-macam kena kacau. Cumanya ini adalah kejadian yang paling solid lah yang dia alami sendiri, Nina alami sendiri di atas kesilapan dia sendiri. So gangguan yang selalu family Nina kena antaranya macam terdengar bunyi orang berjalan dalam rumah. Kau bayangkanlah rumah kayu, rumah tinggi kan. Kadang-kadang ada yang dengar bunyi tangisan dan juga dinding kayu kena ketuk. Nak pula rumah tu, so korang rasa memang bunyi dia memang jelas lah kalau duduk kat rumah kayu. Masa mula-mula diorang duduk rumah tu memanglah rasa terganggu, tapi lama kelamaan diorang diganggu seolah-olah diorang tu hidup bersama dengan kaum lain, family lain weh. Sampai kan family Nina ni macam dah lali tau, dah biasa. So kisah yang kedua daripada Nina, waktu ni Nina ada keluarga angkat. Jadi dia ikut keluarga angkat dia pergi family trip. Keluarga kandung Nina pula tak ikut dalam family trip tu. Ada sebab-sebab tertentu lah yang Nina tak nyatakan kat sini. Tapi sebenarnya family angkat dia ni adalah owner kedai makan yang dia pernah bekerja, dan diorang ni ada anak tunggal lelaki sahaja. Jadi diorang ambil lah Nina ni sebagai anak angkat, macam jadi anak angkat perempuan diorang lah. So diorang macam memang selalu akan pergi family holiday sama-sama apa semua. So kali ni family angkat dia ni buat family trip bersama lagi 2 buah family lain tau. So trip kali ni daripada Terengganu pergi ke Janda Baik, pergi ke Pahang, pergi ke Selangor, pergi ke Nilai, Negari Sembilan, lepas tu pergi ke Bandar Hilir Melaka. So untuk trip kali ni 3 buah kereta bermaksud 3 buah family. So Nina kena ganggu waktu di Terengganu dan juga Nilai. Nama tempat air terjun tu Lata Kolam. Oh my god, nama tempat air terjun tu korang dekat Terengganu. Kamu pernah pergi? Kama dengan satu kelas saya pernah pergi dekat situ ya. Tapi disebabkan tempat tu masih beroperasi, jadi Nina minta dirahsiakan. But I know the sungai tu, ya Allah. Okay, air terjun tu dekat Terengganu tu je lah saya boleh cakap ya. Tapi lawa gila dia punya sungai, dia punya warna air dia lawa gila kat situ. Tapi memang tempat-tempat macam tu memang scary lah. So akhirnya saya dapat dengar ya cerita orang yang dah pernah berpengalaman seram dekat situ. So tempat tu memang pendalaman korang, dan jalan masuk dia adalah jalan ladang kelapa sawit. Yes. So pagi hari kedua dia stay dekat situ. Masa tu pukul 6 pagi. Dia keluar pergi tandas seorang diri, dan dalam hutan memang gelap lagi lah waktu tu dengan bunyi-bunyi haiwan. So benda tu memang menjadikan suasana lebih seram. Tapi dia tetap juga gigih lah pergi seorang diri. Nak dijadikan cerita, dia terus pergi ke tandas yang mengambil masa dalam lebih kurang 3 minit untuk sampai daripada tempat dia tidur. So dalam tandas tu ada 5 bilik air. Dia masuk yang nombor 1. So dia pun lepaskanlah hajat dia. Masa dia tengah rapikan seluar dia apa semua kan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik air dia tau. Jadi dia pun cepat-cepat lah rapikan apa semua, dan dia keluar. Sebab dia ingatkan ada orang nak masuk lah bilik air tu. Bila dia keluar, tak ada orang langsung, dan semua tandas kat sebelah-sebelah tu kosong. So dia pun apa lagi, cabut lari lah dekat situ kan, terus masuk kat bilik dia. Itu first gangguan ketuk pintu dekat dalam bilik air. Yang kedua, waktu maghrib, masa tu nak makan malam dengan family semualah. So mak angkat dia ni buka cerita. Mak angkat dia kata nampak sosok putih melintas dekat batu-batu bahagian air terjun tu. So mak angkat dia ni sebenarnya hijab terbuka. Tiba-tiba mata Nina tertumpu dekat tempat basuh barang macam
basuh lah macam sinki, basuh perkakas, masakan macam tu lah. So time tu dia tak nampak apa-apa, tapi dia dapat rasa macam ada something kat situ yang tengah perhatikan diorang semua. Tapi masa tu Nina diam je lah, tak adalah nak bagi tahu orang direct dekat situ kan. Dalam masa yang sama, mak angkat dia ni perasan yang dia dah berubah. Nina dah berubah. Dia pun tahu benda tu dan terus dia kata macam ni, lepas ni kena kemas semua ni. Mana-mana sampah kutip, jangan biarkan kotor. Dan Alhamdulillah tak ada benda yang teruk jadi selepas tu. So kisah seterusnya daripada kawan kamar sendiri, tapi kawan kamar daripada diploma lah. So pengalaman yang dia nak share ni waktu dia dengan kelas-kelas dia. Sebab kita orang ni kawan bukannya classmate dan bukan juga roommate. Kita orang adalah kawan dalam satu organisasi lah. So ceritanya diorang baru lepas habis test statistik. Okay, so kamu tak tahulah stres statistik ni macam mana, but nak dijadikan cerita, diorang sangat-sangat stres sebelum test tu. So diorang betul-betul fikir nak enjoy. Okay, lepas habis test kita pergi sewa kereta. Diorang plan lah nak pergi mana kan. Dan antara tempat yang diorang nak pergi adalah air terjun. Tapi bukanlah air terjun yang dekat Terengganu tadi tu lah, ni kat tempat lain ya. So diorang habis test pukul 12.30 hari guys. Lepas tu korang bayangkan lah, diorang nak sewa kereta lagi, nak tunggu semua orang berkumpul lagi, dan nak bertolak lagi agak-agak sampai pukul berapa. Yes, diorang sampai dekat sungai tu petang. Tapi everything goes normal sebab masa diorang sampai tu ada je orang. In fact, bukannya pelajar-pelajar pun, penduduk-penduduk dekat situ. So, diorang tak adalah rasa pelik sangat dah petang kan. Waktu tu pukul 5 petang. So, diorang pergi satu kereta je. Dalam kereta tu ada 5 orang. 2 lelaki dan 3 perempuan. So, masa diorang nak pergi tu, ada salah seorang dari antara diorang ni perempuan. Dia dah cakap awal-awal dah. Apa kata, kita tak payah pergi sungai. Lagipun nampak macam nak hujan je ni. Tapi, seorang lawan 4 orang. 4 orang ni semua nak mandi sungai. Semua dah gian sangat lah. Daripada test tadi, diorang dah duk terbayang-bayang nak mandi air terjun kan. Tiba-tiba seorang member tak nak. Jadi diorang ignorekan saja. Kita bagi nama dia Batrisha. Diorang ignorekan saja Batrisha ni. Batrisha diam je. Sebenarnya sejak daripada situ dalam perjalanan lagi, Batrisha dah tak sedar hati. Kejap lagi kamu cerita kenapa dengan Batrisha ni ya. So diorang pun mandilah sungai kat sana, memang have fun sambil makan cucuk-cucuk lidi yang ada orang jual kat situ kan. Sampailah pukul 7 petang. Dah pukul 7 petang waktu tu cuaca tak nampak gelap lagi dekat situ. So diorang tak perasan pula. Sampailah orang makin lama makin bergerak balik. Barulah diorang macam dah pukul berapa sebenarnya kan. Time tu memang dah nak dekat maghrib. So diorang pun cepat-cepat lah kemas-kemas apa semua. And masa diorang kemas-kemas tu kan mandi dekat situ juga kan. Dekat situ memang ada toilet yang khas untuk salin pakaian lah. So diorang mandi apa semua. Masa mandi tu dah azan. Okay, bila dah azan tu memang dah 7.30 macam tu lah. So memang dah gelap lah kan. Korang bayangkan suasana gelap macam tu, korang berada di dalam hutan. Ya, air terjun tu memang macam hutan. Dan sangat besar ya hutan tu. So diorang terus dalam fikiran diorang, okay, lepas ni kita nak pergi mana pula? Jom kita pergi night market kan. Kita makan di situ, makan sini macam tu kan. Kecuali Batrisha yang hanya mendiamkan diri daripada tadi tau. So sampailah kat dalam kereta kan, diorang sambung diorang nak karaoke pula. Diorang karuk again, kecuali Batrisha. So kawan dia kat sebelah Batrisha, kita bagi nama dia Nana. Nana tanyalah, Nana ni lah yang ceritakan kisah ni. So Nana ni cakap, Batrisha, kau okey tak ni? Daripada tadi diam je. Tapi Batrisha tak jawab korang. Korang tahu tak Batrisha tengah buat apa masa tu? Mata dia tak berkelip langsung. Dia pandang je ke depan. 2 orang, seorang lelaki tengah drive, seorang lagi lelaki kat depan. 2 Nana, Batrisha dan seorang lagi kawan dia perempuan kat belakang. Dan Batrisha ni duduk kat tengah-tengah antara 2 orang perempuan ni tau. So dia memang pandang straight dekat tingkap hadapan. Bibir dia pucat korang. Tapi diorang assume sebab baru lepas mandi kan, so macam sejuk ke apa, dia sampai pucat. So makeup pun semua dah tertanggal. Dan mata dia tak berkedip. Dia tak jawab langsung soalan Nana tadi. Lepas tu Nana pandang lah
kawan dia lagi seorang, kita bagi nama Ayu lah. Nana pandang lah Ayu kan, diorang macam eye contact tau, macam tu, macam tunjuk Patricia kenapa macam tu. Lepas tu tiba-tiba suasana jadi diam. Daripada tadi duk karuk-karuk huha-huha, suasana jadi diam. Diorang seolah-olah macam berinteraksi melalui mata dan hati saja, korang tak bercakap, seolah-olah macam dah tahu apa yang terjadi dekat Patricia. So Nana bisik dekat kawan dia yang duduk dekat sebelah seat penumpang sebelah driver kan. Dia kata, "Bat, kenapa? Aku rasa ni bukan Bat." Dia kata macam tu. Aku seram. Lepas tu dia pandang je belakang, Patricia tengah pandang dia dan senyum. Terus Nana ni menjerit. Nana menjerit sebab waktu tu dia sangat ketakutan. Korang bayangkanlah, korang rasa macam kau kenapa tiba-tiba dia pandang kau. Kau rasa memang kalau kamu jadi Nana mungkin itu tindakan refleks kot. Kita kata menjerit sebab sangat takut ya. Menjerit, lepas tu driver terkejut and dia berhenti tepi. Nasib baik lah waktu tu tak banyak sangat kereta tau. Dia terus berhenti tepi. Kata kenapa kan. Terus semua kata, Patricia kau okey tak ni? Kenapa kau ni? Cuba mengucap macam tu kan. Patricia diam je. Dia diam depan mata, memang tak berkedip langsung tau. Lepas tu kawan dia yang driver tu buka lah lampu dalam kereta tu kan. And tengok mata Patricia memang merah gila. Merah macam orang baru lepas mandi kolam yang ada klorin tu. Merah macam tu kan. And then driver ni dia terus pecut kereta dia pergi dekat masjid yang berdekatan korang, sebab diorang tak tahu nak buat apa. Masa on the way nak pergi masjid tu, nasib baiklah Patricia ni tak beracau tau. Dia tak adalah menjerit ke apa, dia memang diam je. Dia pandang depan, mata tak berkedip. Yang Nana ni dah mengucap dalam hati apa semua kan. Masing-masing dah berselawat, berzikir, baca apa yang diorang tahulah dalam hati. Sampai je dekat masjid, 2 orang lelaki tu pergi bawa jumpa pakcik-pakcik yang ada kat sana. Dan Alhamdulillah pakcik tu just azan and baca apa yang patut. Sebab pakcik tu tahu tau macam mana nak mengubat, and benda tu keluar smooth je lah. Nasib baik tak ada yang meracau ke apa. So Alhamdulillah diorang pulang dengan selamat lepas tu. Dan keesokan harinya Patricia kata dia sebenarnya memang lemah semangat dan selalu terkena. Itu bukan kali pertama. So sebelum dia kena rasuk tu, sebenarnya dia nampak ada sosok nenek bongkok, baju putih lusuh, tengah pandang diorang semua mandi dekat situ. So itulah kesimpulannya. Korang faham lah, pergi tempat-tempat macam tu kena berjaga-jagalah, berhati-hati. So bateri Kamal dah nak habis sebenarnya. And Kamal rasa itu saja video untuk hari ni. Thank you kepada 2 orang subscriber Kamal dan juga kawan-kawan Nana sebab sudi berkongsi cerita pada hari ni. And thank you dah tengok video sampai habis. Semoga korang dapat pengajaran sedikit sebanyak. Jangan lupa subscribe dan like. Bateri saya nak habis. Bye.